Buletin Didik 11 Oktober bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kerajaan akan memastikan amalan pemerkasaan bahasa Melayu diteruskan di sekolah-sekolah vernacular. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin berkata pemerkasaan bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT penting untuk membentuk nilai perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan itu. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Lenggong Datuk Seri Samsul Anwar Nasara yang bimbang pemerkasaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan yang berbeza di sekolah-sekolah vernacular. Jelas Datuk Muhammad Alamin lagi masyarakat dan ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam memartabatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di negara ini. Kementerian Pengajian Tinggi tidak akan menutup operasi institusi pengajian tinggi IPT sekiranya terdapat pelajarnya merekodkan kes COVID-19 sebaik pusat pengajian kembali dibuka 15 Oktober ini. Sebaliknya, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Noraini Ahmad berkata operasi akan dilaksanakan seperti biasa. Bermula pada 15 Oktober secara berperingkat, mereka akan disaring dengan kit ujian kendiri. Tujuan dia adalah dalam usaha untuk memantau dan mengekang penularan COVID-19 walaupun mereka telah mendapat vaksinasi sebanyak 2 dos. Dan saringan kesihatan ini akan dibuat secara berkala dan ini untuk memastikan pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Mengulas pengurangan risiko jangkitan COVID-19 kepada pelajar, beliau berkata mereka akan diasingkan dan kontak rapat berkaitan akan dimaklumkan mengenainya. Aktiviti pelajar yang terkesan COVID-19 juga hanya akan ditangguhkan dan penutupan ITP hanya tertakluk kepada saranan daripada Kementerian Kesihatan KKM. Dalam pada itu, KKM telah menyediakan kemudahan akses secara walk-in kepada pelajar dan kaki tangan IPT di mana-mana pusat pemberian vaksin PPB bermula 9 September lalu. Sehingga 1 Oktober, 83% pelajar IPT telah menerima dos lengkap vaksinasi melibatkan 951,739 orang daripada 1.15 juta pelajar keseluruhan. Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole Ann David, Azizul Hasni Awang, Rashid Sidi antara ikon sukan di Malaysia. Mereka mencipta nama menerusi bakat dan minat mendalam dalam sukan diceburi dan hasilnya menjadikan sukan sebagai punca pendapatan sekaligus memberi fokus secara sepenuh masa sebagai kerjaya. Peluang pendapatan dalam bidang ini masih mengundang pertikaian ramai di mana ada yang tidak tahu bidang sukan mempunyai pelbagai cabang untuk menjana pendapatan. Atas sebab itu, semua pihak terutamanya sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pengetahuan mengenai bidang sukan yang meluas ini perlu didedahkan seawal di bangku sekolah. Menurut Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan Kokurikulum dan Kesenian KPM, Itinin Mahadi, mata pelajaran berkaitan industri sukan perlu jadi antara subjek penting yang diajar di sekolah. Sport industri ni mesti ada dalam pembelajaran ataupun PDP murid tu supaya mereka tahu ini sport industri kita dari segi perniagaan barang-barang sukan kan. Yang kedua di universiti pun sama sebab saya terlibat secara langsung lah mendapat peluang maknanya mengajar sport industri di sebuah universiti dan itu yang saya dapat lihat kita perlu perkembangkan lagi dari segi industri sukan di Malaysia ini supaya ia secara global dikenal kan. Di negara kita betul kita nak pasarkan ke luar negara kan. Jelasnya lagi, ibu bapa atau warga pendidik perlu membuang sikap ingin melahirkan pelajar yang lebih cenderung kepada akademik semata-mata. Mereka perlu bersikap lebih terbuka supaya pelajar dapat melihat industri sukan sebagai peluang kerjaya yang menguntungkan.
Bersua kembali. Penduduk dewasa di Lembah Kelang yang belum menerima janji temu vaksinasi COVID-19 atau melengkapkan dos kedua boleh mendapatkan suntikan imunisasi secara percuma di 98 fasiliti kesihatan swasta bermula hari ini. Ia menerusi program tempahan vaksin yang dibangunkan Protect Health Corporation Sdn Bhd sebagai usaha menambah baik akses pemberian vaksin di Selangor dan Kuala Lumpur. KKM dalam satu kenyataan berkata mereka yang ingin mendapatkan slot janji temu perlu menghubungi dan membuat tempahan dengan mana-mana fasiliti swasta terpilih sebelum diberi tarikh vaksinasi. Program vaksinasi secara tempahan ini adalah bagi mengelakkan pembaziran dan ketidakpastian permintaan vaksin. Kumpulan sasaran adalah golongan dewasa yang baru mendaftar dan belum mendapat janji temu. Mereka yang terlepas janji temu dos pertama atau dos kedua serta golongan lain yang akan diumumkan oleh KKM dari semasa ke semasa. Senarai fasiliti kesihatan swasta mengikut daerah dan nombor telefon boleh disemak di media sosial rasmi atau portal KKM. Program ini adalah tambahan kepada perluasan pemberian vaksinasi daripada 14 klinik kesihatan seperti diumumkan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF 1 Oktober lalu. Hampir 500,000 individu berusia 16 tahun dan ke atas di negara ini mengalami kemurungan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ini berdasarkan laporan tinjauan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2019. Kalangan individu berumur 16 tahun ke atas adalah hampir 500,000 individu. Dan mereka ini have depression. Jadi ini bukan angka yang kecil. And this is understated. I believe it's understated. I believe more people have depression than apa yang dilihat dalam National Health and Mobility Survey kita. Right? I don't think it's accurately recorded. Lebih-lebih lagi dalam pandemik COVID-19 ini menyebabkan ancaman kesihatan, kehilangan orang tersayang, socio-economic problems, and this compounds. Ini melipat gandakan stres dan juga anxiety yang dihadapi oleh masyarakat kita. Tambahnya, antara isu kesihatan mental yang dikesan merangkumi masalah emosi dan tingkah laku, termasuk tekanan perasaan, acute stress disorder, kemurungan, depression, keresaan anxiety, letih upaya burnout serta tingkah laku bunuh diri suicide. Peningkatan trend tingkah laku bunuh diri kebelakangan ini juga memberi syarat bahawa kita perlu mengambil tindakan segera bagi membendung masalah kesihatan mental rakyat. Sehubungan itu, KKM akan mewujudkan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Nasional bagi membantu memberi pertolongan kepada individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Pusat berkenaan bukan satu tempat penyelidikan. Sebaliknya, Khairy mahu ia dijadikan sebagai satu tempat kebolehcapaian berkaitan isu kesihatan mental. Bersempena dengan kebenaran rentas negeri di seluruh negara mulai hari ini, ambillah kesempatan itu untuk beriadat dengan orang tersayang sambil tidak mengabaikan SOP. Bagi yang mungkin masih tercari-cari lokasi yang sesuai, apa kata bawa keluarga anda berkunjung ke ladang tropika Selangor Fruits Valley SFV. Jom kita saksikan apa yang menarik di ladang ini. Lokasi ini menawarkan pelbagai aktiviti khususnya bagi pembelajaran kanak-kanak dalam mengenal jenis tumbuhan serta buah-buahan tempatan. Selangor Fruit Valley adalah sebuah ladang tropika yang dimiliki oleh PKPS iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor yang berkeluasan 1,000 hektar. Di mana di dalam ladang Selangor Fruit Valley ataupun SAV, kita mempunyai tanaman lebih daripada 25 jenis tanaman buah-buahan yang terdiri daripada tanaman bermusim dan tidak bermusim. 10 tram turut disediakan untuk membawa pengunjung menurut ke setiap hentian di seluruh kawasan ladang. Setiap hentian pula mengambil masa kira-kira 5 sehingga 15 minit. Antara hentian wajib ialah Karambola Pavilion di mana pengunjung dapat mengenali pelbagai jenis tanaman herba serta buah-buahan termasuk cekur, serai Aceh, lidah kucing dan jambu batu. Selain itu, pusat agro pelancongan ini turut menyediakan taman rusa, taman arnab dan rumah kampung yang mempunyai reban ayam sekaligus menjadikan ia peluang terbaik buat kanak-kanak untuk merasai sendiri suasana di desa. Kita tengok banyak fasilitis yang sesuai untuk kita bawa anak-anak. Beriadah, bersantai-santai,
dari segi pembelajaran. Elok untuk anak kita yang sedang berkembang kan. Macam anak saya umur 6 tahun, so kita tunjukkan dia ini buah kelapa, tambah herba, macam-macam dulu aja, lidah buaya dan sebagainya. Seronok. Tadi saya nampak buah jambu, buah bimbing, kelapa, tembikai, nanas. Sudah penat meneroka, pengunjung boleh pula menikmati air kelapa pandan segar dari ladang yang dijual dengan harga berpatutan. SFV dibuka setiap hari kecuali Jumaat kepada pengunjung yang lengkap 2 dos vaksinasi. Sebuah sekolah di Tasmania terkenal di peringkat antarabangsa sebagai hub tenaga boleh diperbarui. Sekolah tinggi Howville bukan sahaja memberi peluang kepada pelajarnya, malah membantu untuk mengatasi perubahan iklim. Malah hub tenaga Zaid yang dibangunkan turut menarik penyertaan penciptaan inovasi tenaga. Pelajar di sini mungkin tahu berapa banyak tenaga digunakan manusia setiap hari berbanding kebanyakan remaja. Antara cara mendidik mereka mengayuh basikal untuk menjana tenaga, lalu membolehkan mereka menikmati makanan kegemaran. Being part of Zaid has definitely helped me feel like I'm doing something, I'm making a change, and that has reassured me to, not be so worried, not be so frustrated with the world. It's raised awareness of renewable energy and energy efficiency and opportunities in the community for engaging them around that sort of technology. Michael Fewings menggunakan tenaga boleh diperbarui sepenuhnya di rumahnya dengan membina sistem hidroelektrik dan solar. Pencipta inovasi ini turut berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar di Hornville. Sejak dimulakan pada tahun 2017, cara sebegini telah menjimatkan kos penggunaan tenaga lebih $40,000 Australia di Hornville serta melahirkan generasi masa depan yang cekap dan kritikal menyelesaikan masalah. Kitar semula dapat menyelamatkan alam sekitar. Sampah boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan jika dibiarkan bersepah. Ia juga jadi tumpuan haiwan pembawa penyakit seperti tikus dan gagak. Melalui kitar semula, sampah yang dibuang dapat dikurangkan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak. Longgokkan bahan buangan dalam tong sampah, lori atau tapa pelupusan sampah adalah salah satu punca pencemaran. Dalam jangka panjang, mengitar semula lebih menjimatkan berbanding usaha menyelenggara tapa pelupusan sampah atau sistem yang lain. Apabila program kitar semula bertambah cekap, sampah yang perlu dilupus akan semakin berkurangan. Dengan mengitar semula 1 tin aluminium, ia seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen. Jika kertas dikitar semula secara maksimum, ia mampu mengurangkan lebih 4,000 tan sampah sehari. Tahukah anda, untuk menghasilkan 1 tan kertas, sebanyak 17 pohon pokok terpaksa ditebang. Jadi fahamilah, kita perlu memelihara hutan kerana ia adalah paru-paru yang memberi kita oksigen dan udara yang bersih. Kembali ke laporan sukan. Skuad badminton kebangsaan bakal memulakan cabaran menentang Kanada pada aksi kumpulan di Rabu ini. Optimis skuad negara mampu meraih kemenangan untuk ke suku akhir, perseorangan utama negara Lee Zijia tetap waspada penampilan pemain muda Kanada Brian Young bakal ditentangnya nanti. Apatah lagi selepas kejutan yang dilakukan Brian menewaskan pemain nombor 13 dunia dari Jepun pada perlawanan Ahad lalu. Zijia mengakui bukan mudah untuk berdepan dengan Yang, pemain berusia 19 tahun, kelahiran Toronto yang pastinya kini diiringi motivasi tinggi selepas menundukkan ranking ke-13 dunia Kanta Suniyama 21-18, 19-21 dan 21-13 Ahad lalu. Pada saingan Piala Sudirman baru-baru ini, Yang yang menduduki ranking ke-39 dunia turut mengejutkan pemain ranking ke-7 dunia dari Indonesia Jonathan Christie 9-21, 22-20 dan 21-18. Tanpa sebarang tekanan, Yang akan berdepan semua lawan untuk meneruskan kebangkitannya.
Sementara itu, penarikan di saat akhir England nyata menjejaskan perancangan skuad negara. Sebagaimana kata jurulatih perseorangan Hedrawan, beberapa pemain muda mungkin tidak berpeluang untuk diturunkan kerana Malaysia tidak mahu mengambil risiko menyenaraikan pemain muda menentang Kanada. Selain Zijia, turut menggalas acara perseorangan ialah Eng Ziyong, Chem Jun Wei, Leong Jun Hao dan Aidil Soleh Ali Sadikin. Manakala acara beregu Malaysia diperkuatkan pemain pingat gangsa Olimpik Tokyo Aaron Chia, So Wei Yik, Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsana, Man Wei Chong, T Kai Woon dan pemain simpanan Lau Hang Yi. Jurulatih beregu Flandy Limpili percaya barisan beregu mampu menghadiahkan 2 mata menentang Kanada nanti. Sementara itu, seperti dijangka tidak banyak yang mampu dilakukan skuad wanita negara menentang China pada perlawanan kedua kumpulan D. Meskipun masih memiliki 1 perlawanan menentang Kanada, laluan Malaysia ke fasa seterusnya sudah tertutup selepas kekalahan kali kedua yang dialami. Selepas kejutan ke atas pemain tuan rumah Lini Christopherson yang juga pemain nombor 23 dunia pada perlawanan pertama, Yon Ziguan sekali lagi jadi harapan menentang pemain ranking kedua dunia Chen Yufei. Cuba memberi tentangan, Ziguan akur dengan kekalahan 13-21, 11-21 dalam masa 31 minit. Giliran gandingan Li Mingyan, M. Tina turut beraksi menentang Lui Zuan dan juga Zia Yuting, sinonim dengan penampilan agresif. Lawan nyata agak goyak dengan tentangan pemain negara. Namun pertarungan 52 minit ini berakhir dengan kemenangan beregu China 21-12, 21-17. Pengalaman berharga turut diraih pemain berusia 17 tahun, Siti Nur Shuhaini Azman yang turun buat kali pertama dalam kejohanan berprestij dunia menentang He Bingzhou yang juga pemain nombor 9 dunia. Nur Shuhaini tewas 8-21, 3-21 dalam tempoh 23 minit. Gandingan Goh Pei Ki dan Teo Mi Ying pula berdepan Huang Dongping, Jia Yifan. Mereka akur tewas dengan mata 9-21, 12-21. China melengkapkan kemenangan 5-0 selepas Wang Ziyi mengalahkan seorang lagi pemain muda negara Kei Leshana 21-15 dan 21-11 dalam masa 36 minit. Sekaligus kekalahan kedua selepas ditumpaskan Denmark 4-1. Perlawanan pelengkap jadual menentang Kanada selepas ini pasti dimanfaatkan sebagai pendedahan buat pemain muda. Oh, it's a classy, shiny finish from Wang Ziyi. Kita ke perlumbaan Formula One. Selepas kali terakhir menaiki podium ketika menjuarai GP Russia musim lalu, pelumba Mercedes-AMG Petronas Valtteri Bottas menamatkan penantian itu apabila menampilkan pemanduan mantap untuk memenangi GP Turki semalam. Hujan renyai nyata menambah debaran pusingan ke-15 siri perlumbaan F1 musim ini yang berlangsung di litar antarabangsa Istanbul. Bottas yang bermula di petak utama nyata fokus pada perlumbaan yang merangkumi 58 pusingan ini. Rakan sepasukan Lewis Hamilton juga menampilkan pemanduan terbaik selepas berjaya menamatkan saingan di tempat yang kelima. Ia susulan pelumba Britain ini yang terpaksa bermula di petak yang ke-11 selepas penalti dikenakan atas kesalahan menukar enjin pada sesi latihan pertama Jumaat lalu. Dua pelumba Red Bull Racing Honda mengakhiri perlumbaan di podium 2 dan 3. Max Verstappen yang menduduki tempat kedua berjaya merampas kedudukan pendahulu mengumpul 262.5 mata, 6 mata mengatasi Hamilton. Sementara Sergio Perez masih kekal di tangga yang kelima walaupun meraih penamat podium ketiga di GP Turki ini. Perlumbaan seterusnya Grand Prix Amerika Syarikat pada 23 sehingga 25 Oktober nanti. Sementara itu, Perancis menjuarai Liga Negara-Negara UEFA selepas menundukkan Spanyol. Perlawanan yang berlangsung di San Siro, Itali nyata rancak sebaik wisil permulaan. Tanpa gol pada babak pertama, Spanyol membuka jaringan pada minit yang ke-64 menerusi Mikel Oyarzabal. Begitupun Perancis cuma memerlukan 2 minit berselang untuk mengikat kedudukan 1-1 menerusi Karim Benzema.
10 minit sebelum permainan berakhir, Kylian Mbappe bijak melepasi benteng Spanyol sebelum melepaskan rempatan menewaskan penjaga gol Unai Simon. Dan kedudukan 2-1 kekal sehingga wisil penamat untuk Perancis bergelar juara. Terdahulu Itali meraih tempat ketiga selepas mengalahkan Belgium juga dengan jaringan 2-1. Paparan pameran buku antarabangsa 2021 di Mexico City mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.